Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi insya-Allah dalam sesi tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 205 insya-Allah kita akan bersama-sama di surah At-Taubah. Kita sebenarnya telah mula menghampiri kepada akhir surah Taubah. Beberapa muka surat lagi insya-Allah kita akan menamatkan surah Taubah. Jadi insya-Allah bersama-sama kita lihat hari ini daripada surah Taubah ayat 112 sehingga ayat 117 insya-Allah. Ayat 112 sehingga ayat 117. Dalam ayat ni secara ringkasnya, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada kita semua. Bagaimanakah orang-orang yang Allah taala sayang kepada mereka. Itu perkara yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa tidak bolehnya orang-orang yang beriman ini, mereka ini menistighfarkan ataupun meminta keampunan kepada orang-orang yang mereka sayangi sekiranya orang tersebut telah sah bahawa matinya adalah dalam keadaan kufur. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa taala sebut sini ialah tentang penerimaan taubat daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap beberapa sikap yang dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa peperangan Tabuk. Jadi peperangan Tabuk ni sangat banyak kes-kes lah, kita kata keadaan-keadaan yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui dalam surah At-Taubah ni. Kita akan tengok sama-sama insya-Allah apakah dia perkara-perkara tersebut insya-Allah. Jadi sebelum kita teruskan, minta feedback daripada yang ada insya-Allah tentang suara dan juga tentang gambar. Insya-Allah kita tengok insya-Allah pada hari ini kita mulakan insya-Allah dengan ayat 112 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkar wal-hafizun li hududillah wabashiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini adalah menyambung daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu sifat-sifat yang Allah Ta'ala senaraikan di sini, sifat-sifat orang-orang yang Allah Ta'ala sayangi, Allah Ta'ala sukai. Apa dia? Yang pertama sekali ialah at-taibun. Allah Ta'ala kata at-taibun, iaitu orang-orang yang bertaubat Orang bertaubat. Sifatnya bertaubat di sini artinya bertaubat daripada syirik dan juga daripada nifak. Maknanya Allah Ta'ala starting ni kerana Allah Ta'ala ni nak sangat, ingin sangat, suka sangat kalau orang-orang yang melakukan kesalahan itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah mereka ni melakukan kesalahan apa, Allah Ta'ala akan terima selagi mana nyawa belum sampai ke halkum ataupun sebelum matahari naik daripada sebelah barat. Jadi kita bertaubat Jadi Allah Ta'ala sayang, suka kepada orang bertaubat. At-taibun Allah Ta'ala sebut. Yang keduanya al-'abidun. Al-'abidun artinya ialah orang-orang yang beribadat ataupun disebut oleh ulama tafsir sebagai orang-orang yang ikhlas dalam ibadah mereka. Al-'abidun iaitu mukhlisun fil ibadah, dan kemudian al-hamidun iaitu orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Tafsir kata fi kulli hal ala kulli hal, dalam keadaan semua keadaan. Sama ada mereka senang ke, mereka susah ke, maknanya mereka bukan hanya memuji Allah Subhanahu wa taala semasa mereka susah saja. Masa mereka senang saja, tapi masa susah mereka tak nak puji Allah Subhanahu wa taala, tak. Jadi kita alhamdulillah ala kulli hal. Maknanya kalau orang tanya kita apa khabar, kita akan jawab alhamdulillah. Kadang-kadang kita dalam keadaan sakit dan sebagainya, kita akan jawab juga alhamdulillah ala kulli hal.
Artinya dalam semua keadaan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Al-Hamidun, orang-orang yang sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis, ada satu hadis ada disebutkan bahawa kalimah Alhamdulillah ini, dia ni memenuhi langit dan juga bumi. Dia ni memenuhi mizan. Jadi maknanya besar kata-kata tu. Kata-kata tu sebab apa? Kata-kata tu keluar daripada mulut seorang hamba nak menunjukkan kepada apa yang ada dalam hatinya. Bukan hanya kata-kata saja, bukan hanya kata-kata yang tidak disedari, bukan. Tapi makna kata-kata pujian kepada Allah atas apa yang ada dalam hati mereka. Jadi hendaklah diiringi dengan kata-kata hati, bukannya hanya kata-kata mulut bibir saja kan, yang mungkin tidak disedari mungkin kan. Sebagaimana kita biasanya kalau orang Melayu, kita kata apa-apa janji insya-Allah. Kalau apa-apa insya-Allah, kita kadang-kadang bagi salam tanpa disedari. Jadi kita tak nak kita buat satu benda ni tanpa disedari, apa pun hanya sebagai lumrah saja, sebab janji biasa saja, insya-Allah kan. Tapi kita tak sedar, tapi hendaklah kita kata dalam keadaan sedar. Jadi begitu juga Al-Hamidun ni maknanya orang-orang yang sentiasa memuji, iaitu dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya mulutnya memuji tapi hatinya tidak sedar. Yang seterusnya adalah As-Saihun. Bahasa maksud asal ni As-Saihun ni ialah orang-orang yang maknanya mengembara, bukan berada di rumah saja, orang travel, iaitu berjalan. Jadi apa maksud di sini? Ada dua maksud As-Saihun di sini. Yang pertamanya ulama kata ialah As-Saimun, puasa, orang-orang yang berpuasa. Ada satu pendapat lagi dalam tafsir juga, semua tu berdasarkan kepada hadis yang kata berpuasa pun. As-Saihun makna berpuasa, mengembara tu berpuasa ialah kerana mereka ni meninggalkan. Kalau orang yang mengembara, dia meninggalkan tempat, tapi kalau berpuasa dia meninggalkan perasaan dia, meninggalkan keinginan dia. Lalu kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi ada hadis dia As-Saimun maksud dia. Tapi ada hadis juga mengatakan bahawa siyahah ummati al-jihad. Ada satu hadis kata macam tu, iaitu siyahatu ummati, perjalanan ataupun travelnya umat aku ni adalah untuk berjihad. Jihad tu. Jadi sebab apa jihad ni? Tapi kadang-kadang jihad ni berada di rumah saja kan. Zaman sekarang kan kita menggunakan internet sebenarnya, berjihad bersungguh-sungguhan. Tapi itu juga adalah merupakan sebagai jihad. Jadi maknanya kita ni, janganlah kita ni sentiasa bersiahah untuk diri kita, tetapi kita lupa bersiahah untuk Allah. Itu maknanya kita mengembara, kita travel. Kerana apa? Kerana nak tengok tempat dan sebagainya kan. Tapi bukan kerana Allah. Jadi biarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana untuk mengembangkan agama, kerana untuk Islam. Seterusnya ar-raki'una as-sajidun, iaitu yang rokok dan juga sujud. Ini adalah maknanya untuk orang yang bersembahyang. Al-musallun, iaitu orang yang sembahyang, yang mereka ini menjagalah kan apa-apa yang dalam sembahyang mereka. Seterusnya ialah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Dan kemudian yang terakhirnya Allah sebut wal hafizuna li hududillah, dan mereka yang menjaga hafiz hududillah, sempadan Allah. Hudud Allah, sempadan Allah maknanya undang-undang Allah, peraturan Allah, mereka jaga. Ada sedikit di sini, sedikit penjelasan di kalangan ulama-ulama kenapa disebut kat sini ada ni waw di sini, sedangkan sebelum daripada ni tak ada waw. Sifat ni berterusan. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun dan seterusnya tanpa waw. Tapi bila sampai di sini ada waw, wal hafizuna li hududillah, dan mereka yang ada dan situ. Jadi ulama tafsir mengatakan dan di sini kerana semua yang di atas ni adalah sifat-sifat yang boleh dilakukan oleh seorang individu tanpa memerlukan kepada kuasa. Tetapi apabila sampai di sini wal hafizun, iaitu menjaga hudud Allah, ini maksudnya sinilah dikatakan oleh ulama-ulama tafsir yang menafsirkan ayat ini, dia kata ini adalah untuk menunjukkan bahawa ini adalah dilakukan oleh kerajaan, iaitu orang-orang yang berkuasa. Jadi apabila berkuasa, mereka ini menjaga hudud Allah, iaitu menjaga peraturan Allah, menjaga ketetapan Allah, menjaga hudud Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan hudud maksudnya. Dan jadi itu sebab tu ada berbeza sini. Ini adalah boleh dilakukan oleh individu, tetapi ini dilakukan dengan kuasa apabila mereka mendapat kerajaan dan sebagainya. Seterusnya Allah SWT sebut wabasyiril mu'minin, dan
berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mempunyai sifat-sifat yang semua yang di atas ni. Seterusnya kita tengok ayat yang ke-113. 113. Allah Ta'ala kata, maka narin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Ayat ini, ayat 113 ini, dikatakan oleh setengah ulama bahawa ayat ini adalah ayat yang turunnya di Mekah. Turunnya di Mekah. Tetapi dimasukkan, diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ini kerana dia mempunyai kaitannya. Kaitan dengan keadaan yang berlaku lah. Apa yang berlakunya, dikatakan oleh sebahagian daripada ulama, dia kata ayat ni turun berkenaan dengan apabila Nabi SAW nak meminta ampun, nak meminta istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada bapa saudaranya Abu Talib meninggal. Jadi Nabi sedih ya, sebab apa dah tolong Nabi ni sejak daripada mula dakwah. Mula-mula Nabi berdakwah di apa ni secara terang-terangan, dialah yang mempertahankan Nabi sampailah lebih kurang 7 tahun. Dia menjaga Nabi sebelum daripada tu, sebelum daripada masa kecil lagi daripada kematian datuk Nabi Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib lah yang menjaga Nabi. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan kufur. Jadi sedih sangatlah Nabi. Jadi Nabi pun berdoa lah nak minta istighfar. Jadi apabila Nabi buat macam tu, maka turunlah ayat ni. Maka nalin Nabi, tidak sepatutnya bagi Nabi wallazina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Kenapa disebut orang beriman sini? Kerana ramai juga di kalangan para sahabat yang sama kes dia macam ni, iaitu ayah mereka ni meninggal dan ayah mereka ni mati dalam keadaan kufur. Jadi mereka ni sedih. Jadi bila mereka sedih, mereka pun nak ucapkan istighfar jugalah. Ya Allah, ampunilah ayahku, ampunilah saudaraku begini-begini, ampunilah bapa saudaraku dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun menegur mereka melalui ayat ini. Maka nalin Nabi, tidak sepatutnya bagi Nabi dan juga orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, untuk mereka ni mengucapkan istighfar kepada orang-orang musyrik. Musyrik maknanya ialah siapa-siapalah, ayah mereka tak kira lah, walau kanu uli kurba. Allah Ta'ala kata walaupun mereka ini adalah merupakan uli kurba, maknanya orang-orang yang dekat, kerabat yang dekat dengan kita. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Selepas daripada jelas, Allah Ta'ala kata selepas daripada jelas bahawa mereka ni annahum ashabul jahim. Allah Ta'ala terus sebut kan, maknanya kalau kafir, maknanya kalau tak beriman, kalau musyrik, mati dalam keadaan syirik, mereka ni ashabul jahim. Bukan kita lah yang sebut kan. Maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang sebutkan bahawa mereka ni akan masuk neraka. Kenapa? Mereka mati dalam keadaan kufur. Seterusnya kita tengok kemudian adalah orang kemudian akan bertanya ataupun di kalangan sahabat-sahabat ni yang mengetahui cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia ni telah istighfar kepada ayah dia. Jadi apa yang tak boleh di sini, kalau ikutnya kita tengok kan, kalau mereka ni masih hidup macam mana? Boleh tak kita minta something, minta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya begini dan begini? Yang Allah Ta'ala sebut ni dalam ayat 113 ni, kalau mereka tu mati mim ba'di ma tabayyan, maksudnya selepas daripada jelas apa? Annahum ashabul jahim, maknanya mereka tu mati syirik. Mana itu maksud dia bila kata maksud jelas tu. Jadi sekarang ini ayat 114 Allah SWT kata pula nak cerita pasal Nabi Ibrahim. Wa ma kana istighfalu Ibrahim, dan tidak adalah, Allah Ta'ala kata, istighfarnya Nabi Ibrahim li abihi, terhadap ayahnya. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim ini pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata macam ni. Dia kata apakah betul Nabi Ibrahim ni istighfar untuk ayah dia selepas daripada mati? Jadi Allah Ta'ala jelaskan sini sebenarnya tidak. Selepas daripada dia mati, selepas ayah dia mati, tidak. Dia tak buat benda tu. Habis tu yang dia pernah istighfar untuk ayah dia tu bagaimana? Sebenarnya ceritanya ialah illa an mawa'idatin wa'adaha iyahu. Allah Ta'ala sebut sini, iaitu sebenarnya itu hanyalah janji Nabi Ibrahim untuk meminta ampun
untuk ayah dia kepada Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya ayah dia tu beriman. Maknanya dia pernah katalah kepada Nabi Ibrahim pernah kata kepada ayah dia, sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan minta ampun untuk kamu daripada Allah jika sekiranya kamu ni beriman. Jadi maknanya janji Nabi Ibrahim kepada ayah dia bahawa dia ni akan minta istighfar kepada Allah untuk ayah dia jika sekiranya ayah dia itu beriman. Tapi tengok-tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku ialah yang kita tengok ayat selepas daripada tu. Dia kata falamma tabayyan, selepas daripada jelas lahu untuk Ibrahim annahu aduwwun lillah, bahawa dia tu adalah musuh Allah. Jadi kalau kita tengok sini, maknanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan label ayah Nabi Ibrahim adalah aduwullah, musuh Allah. Kenapa seseorang yang tak beriman tu dia ni sebenarnya musuh Allah? Kerana mereka ni seolah apa dah jelas ni, apabila dah jelas sebab Nabi Ibrahim dah explain semua dah cerita semua dah kepada bapa dia tu semua tentang, tapi ayah dia tetap juga menolak iman. Jadi seseorang yang menolak iman setelah daripada jelas setelah diceritakan habis-habis tapi tolak juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata dia adalah aduwullah. Kenapa dia nak marah sangat kepada Allah? Jadi Allah Taala kata melabelkan mereka itu sebagai musuh Allah. Kerana dah jelas tapi mereka tak nak terima juga tak nak terima bahawa mereka ni adalah diciptakan oleh Allah, mereka diberi rezeki oleh Allah, tapi kenapa mereka tolak juga? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka ini aduwwun lillah. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, tabarra'a minhu. Tabarra'a maknanya ialah melepas diri. Melepas diri maksudnya Nabi Ibrahim kata dah dia tak dalam tafsir kata tarakal istighfar. Dia pun tidak lagi istighfar kepada ayah dia. Sebab dulu dia dah janji, aku akan istighfar untuk kamu kalau kamu beriman. Tapi apabila dah nyata bahawa dia ni musuh Allah, maka dia tak nak istighfar lagi. Taraka. Jadi tabarra'a minhu makna tarakal istighfar. Dia meninggalkan istighfar tersebut. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Allah Ta'ala kata. Nabi Ibrahim ni adalah seorang yang awwah. Awwah ni artinya ialah kathirut tadarra', maksudnya iaitu banyaknya bertadarra', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak berdoa kepada Allah. Banyak tadarra', banyak merendahkan diri, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu awwah. Dan kemudian halim. Halim ni terjemahan dia lemah lembut tetapi maknanya ialah dalam tafsir kata di sini maksudnya dia ni saburun alal adza. Dia sangat-sangat bersabar di atas apa yang dilakukan terhadap beliau, terhadap Nabi Ibrahim. Kalau orang buat apa-apa pun dia banyak sabar. Orang buat kaum dia buat apa-apa nak bakar dia kan, menghalau dia daripada Haran, daripada Mesir dan sebagainya, nak gunakan apa-apalah kan, tekanan, kejahatan kepada dia, tapi dia tak sabar. Jadi itu Allah SWT kata Halim, itu sifat dia, Halim. Kemudian ayat 115 kita akan tengok Allah SWT kata wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini wa ma kana Allah liyudilla. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyesatkan satu kaum ba'da iz hadahum, selepas daripada mereka dah diberi hidayat. Maknanya selepas kalau seorang tu telah diberi hidayat oleh Islam, kemudian hatta yubayyin, maknanya kalau Allah Ta'ala tu beri hidayat kepada dia dan kemudian yubayyin, menjelaskan. Memanglah kalau kita kata Allah Ta'ala sebut sini menjelaskan sebenarnya, tapi yang bekerja tu ialah manusia. Maksudnya manusia lah Allah Ta'ala minta daripada manusia, iaitu orang-orang yang beriman supaya menyampaikan Islam itu. Jadi tapi yang memberi kefahaman itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberi menetapkan semua itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala cerita sini bahawa Allah Taala akan jelaskan. Jadi apabila Allah Taala dah jelaskan sesuatu benda kepada orang itu supaya mereka takut, maknanya yattaqun yubayyina lahum ma yattaqun, sini apa yang sepatutnya mereka takut. Sepatutnya mereka ni bertakwa, sepatutnya mereka takut pada Allah. Tapi tengok-tengok mereka ni tak juga tak nak beriman juga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata memang orang yang macam tu layaklah dia tu disesatkan. Sebab apa?
kalau dah diceritakan tentang Islam kepada mereka dan dijelaskan kepada mereka semua benda, tiba-tiba mereka tolak juga. Jadi Allah Ta'ala kata sini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya sini ialah apa yang kita boleh faham ialah kepentingan untuk kita menjelaskan Islam ini kepada semua. Yubayyin, menjelaskan Islam ini kepada semua manusia. Kepada orang, sehingga orang tu jelas. Apabila dia jelas dah nampak dah Islam, tiba-tiba dia tolak juga, maka itu tanda bahawa dia tu Allah Ta'ala dah sesatkan dia lah. Jadi sebab itulah cerita sini dia kaitkan dengan yang tadi tu. Cerita maknanya kan, orang sebagaimana contoh orang di Mekah. Nabi SAW berada di Mekah tu 13 tahun. Cerita kepada orang Mekah tu, Mekah ni bukan besar, Mekah ni kecil je kan. Semua kenal Muhammad. Sejak daripada 40 tahun sebelum tu, mereka kenal Muhammad. Mereka tahu Muhammad ni siapa. Mereka tahu Muhammad ni tak penipu, tak pernah berbohong. Muhammad ni Al-Amin. Tapi bila dah jelas selama 13 tahun, mereka tetap juga kufur. Jadi pada ketika itu layaklah mereka ini kan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai kita tengok dalam peperangan Badar dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata itulah wa ma kana Allah liyudilla. Jadi jangan tuduh Allah, jangan marah kepada Allah kalau kamu ni tak terima kan. Sekarang Allah Ta'ala dah ceritakan habis-habis kepada kamu, tiba-tiba kamu yang tak nak terima. Seterusnya ayat selepas daripada itu ialah innallaha lahu. Allah Ta'ala sebutkan innallaha lahu mulkus samawati wal ardi. Sesungguhnya Allah itulah baginya kerajaan langit dan kerajaan bumi. Yuhyi wa yumit, tu Allah Ta'ala nak sebut. Mana kan sifat-sifat ini adalah benda yang sepatutnya lah juga menjadi poin yang perlu diberitahu oleh orang-orang yang menyampaikan Islam ni kepada manusia. Bahawa tidak ada raja, tidak ada kerajaan yang manusia memang kadang-kadang menjadi raja, tapi raja itu adalah raja yang sementara saja kan, raja yang kecil saja. Tetapi kerajaan sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Langit, bumi kan, kita bukan ada tinggal di langit pun kan. Kita nak pergi ke langit pun susah kan. Kita nak pergi ke Mars pun bukan main susah. Nak pergi ke bulan pun bukan main susah kan. Tapi Allah Ta'ala ni dia memiliki bumi dan juga langit. Jadi dua-dua tu dengan kehebatan, dengan kebesarannya, itu semua itulah milik Allah. Jadi Allah Ta'ala kata itulah poin benda yang sepatutnya disedari oleh manusia. Perkara yang mesti dimasukkan dalam hati manusia. Jadi itulah kerja kita semualah kan, sebagai orang-orang yang beriman. Kalau kita tak laksanakan kerja ni, bermakna kita telah melaksanakan tanggungjawab yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Jadi Allah Ta'ala sebut sini bahawa innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Dan kemudian yang kedua, dia menghidup dan mematikan. Bukannya obat, bukannya kuman, bukannya apa kan. Tetapi kita disuruh berusaha. Tetapi kita kena ingat yang menghidup, yang memati ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada untuk kamu min dunillah selain daripada Allah min waliyin wala nasir. Waliyin artinya yang menjaga kamu, wali. Dan wala nasir iaitu yang menolong, artinya yang boleh mencegah apa-apa mudarat terkena kepada kamu. Seterusnya insya-Allah kita tengok kan ayat yang terakhir dalam muka surat 205 kita pada kali ini, iaitu Allah SWT sebut laqad taba. Sekarang kita kembali semula kepada peperangan Tabuk. Jadi maknanya kita pergi, biasanya Allah Ta'ala cerita orang munafik, kemudian Allah Ta'ala cerita balik kepada cerita tentang sahabat-sahabat ni. Jadi ada ramai sahabat ni, macam-macam jenis kategori sahabat ni semasa peperangan Tabuk ni pun. Orang munafik tu satu hal. Jadi orang sahabat sendiri pun banyak. Apa dia? Allah Ta'ala dedahkan sini. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar allazina tabauhu fi sa'atil usrah. Jadi dia kata, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah Ta'ala ni sentiasa memberi taubatnya. Adama taubatullah. Maknanya berterusanlah taubat Allah Ta'ala ni kepada Nabi tak melakukan dosa kan, tetapi Allah Ta'ala sebutkan di sini juga tak melakukan dosa, tak ada dosa kan. Wal muhajirin, Allah Ta'ala memberi taubat kepada muhajirin. Wal ansar, dan juga ansar. Maknanya apa? Atas kesilapan yang mereka lakukan. Apa dia yang secara khususnya Allah Ta'ala sebut di sini, iaitu allazina tabauhu, yang mengikut Nabi. Maknanya orang ansar dan juga muhajirin yang mengikut Nabi semasa dalam fi sa'atil usrah. Dia kata Sa'atil usrah ni memang popular lah kan, iaitu istilah yang dimaksudkan dengan sa'atil usrah ialah saat-saat kesusahan. Al-usrah tu maknanya susah maknanya. Dikatakan susah ni, dinamakan susah kerana sebagaimana yang kita sebut,
pada masa tu musim sangat panas, untanya sedikit, makanannya sedikit, yang dibawa oleh para sahabat. Jadi bayangkan, ramai sahabat pada masa tu, kurma tu, siapa-siapa yang bawa kurma dia akan berkongsi dengan kawan. Sebiji kurma dibelah dua, sekerat untuk dia dan sekerat lagi, separuh lagi adalah untuk sahabat dia. Naik unta, dikatakan, ceritakan pada masa tu, unta ni, satu unta mereka ni berkongsi seramai 10 orang. Jadi imagine, bukan unta tu boleh naik 10 orang atas unta tu, tapi makna bergilir-gilir. Maknanya aku naik, yang kedua naik, yang ketiga nak sampai yang ke 10 tu, macam kita main, kita katakan main kutu tu kan, nak berpusing-pusing tu kan. Tapi ni 10 orang naik satu unta kan, bertukar-tukar, bergilir-gilir. Jadi bayangkan, yang 9 orang lagi tu kan terpaksa berjalan kaki, terpaksa sampai hancurlah kasut mereka dan sebagainya kan, musim panas. Dan dalam keadaan sangat-sangat diceritakan, pernah Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab menceritakan kenapa dipanggil Allah Ta'ala namakan ini Sa'atul Usrah, bukan Usrah. Kalau Usrah tu keluarga, ni Usrah, Sa'atil Usrah, dipanggil perang Tabuk ni. Kerana diceritakan pula itu kerana panas sangat, dahaga sangat pada masa tu. Sahabat-sahabat rasa macam nak mati ni, tercekik kan, sangat-sangat dahaga kan. Mereka mencari air tak ada. Jadi adalah pada masa tu dikatakan sehingga ada sahabat tu menyembelih unta. Jadi mereka ni sampai ambil semua apa benda cecair-cecair yang ada pada unta tu. Mereka belah perut unta tu, apa saja cecair mereka akan minum. Sebab apa? Tersangat-sangat dahaga. Tu dahsyat lah nak ceritakan. Jadi kita cerita kat sini, kita nak kata kat sini ialah maknanya keadaan pada masa tu ialah Sa'atil Usrah mim ba'dima. Jadi sebab itulah pada masa tu syaitan pun datang kepada para sahabat ni kan, menggoda-goda, mengata, menyebabkan ada di kalangan para sahabat tu terfikir, betul ke Islam kita ni? Betul kan kalau Allah Ta'ala janjikan kepada kita kepada kebaikan, kemenangan, kenapa kita berislam? Ada timbul dalam perasaan beberapa sahabat lah keadaan macam tu. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tafsir kata menyebutkan perkara ni, iaitu apa? Dia kata pada masa Sa'atil Usrah ni mim ba'dima kada yaziru qulubu fariqim minhum. Maknanya selepas daripada hampir-hampir, dia kata kada yaziru tu maknanya cenderung hati sebahagian, satu kumpulan daripada kamu, daripada orang-orang yang beriman tu, ada yang dah mula hati tu dah mula goyang-goyang sikit, mula rasa syak dan sebagainya lah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut selepas daripada tu summa taba alaihim, sebenarnya Allah Ta'ala nak uji saja kesusahan-kesusahan itu, tapi oleh kerana keadaan yang sangat dahsyat tu, maka Allah Ta'ala mengampunkan mereka. Laqad summa taba alaihim, kemudian Allah Ta'ala memberi taubat kepada mereka. Innahu bihim raufur rahim, sebenarnya Allah Ta'ala tak nak menzalimi hamba ni, dia ni sangat-sangat rauf dengan mereka ni, dan juga rahim, sangat-sangat menyayangi mereka. Jadi setakat itulah, alhamdulillah, kita baca pada hari ini muka surat 205. Jadi insya-Allah kita akan datang, kita akan masuk pula ayat 118, insya-Allah 118, iaitu muka surat 206, insya-Allah kan. Dan kita akan tengok pula perkataan taubat yang menjadi nama kepada surah ni akan disebutkan dalam ayat seterusnya, iaitu 206, insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.